Bismillah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya pagi ini dapat kita sambung pengajian kita malam tadi. Okey. Malam tadi kita bincang isu yang berkaitan tentang isim dari sudut bilangan. Dan kita melihat kepada bilangan mufrad. Mufrad bermaksud satu. Kalau satu, bilangan satu, maka Arab akan disebut mufrad. Kategori mufrad. Kalau dua, musanna ataupun tasniah. Dan kalau tiga disebut sebagai jamak. Ya. Sekarang ni untuk pelajaran hari ini, sebelum kita masuk pelajaran baru, kita muzakarah sikit lah apa yang kita belajar semalam. Dari segi matannya, anda ambil sedikit saja matan dia yang berkait dengan rafaq dulu, iaitu babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini dalam teks matan ad-Durrumiyah. Kata dia raf'i arba'u alamatin, untuk kadar rafaq yang ambil rafaq. Ada 4 tanda, ad-dhammah, al-waw, alif dan nun. Fa'amma dhammah tu cerita tentang tanda dhammah tu. Fa'amma dhammah tu cerita tentang dhammah. Adapun dhammah fatakunu, maka ia menjadi alamat al-raf'i untuk kadar rafaq pada 4 tempat. Dan begitulah seterusnya. Ini yang kita bincang semalam. Okey. Juga malam tadi kita tegaskan atau kita sebut di awal lagi. Apa dia? Peringatannya adalah bila jumpa kalimah isim. Jumpa je kategori isim. Terus kita tanya, ini berapa bilangannya? Soalan kedua, soalan pertama bila kita jumpa kalimah, kita tanya dulu, ini kategori apa? Isim, fi'il, huruf. Kita tentukan dulu. Bila kita kata isim, terus kita tanya soalan kedua, berapa bilangan? Maka jumpa isim, terus tentukan bilangan dia. Ingat, cerita anak ni, kita semua ni tentang apa? Jumpa isim, terus tentukan bilangan. Okey. Di sana ada 3 istilah untuk menunjukkan bilangan. Satu istilah mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga apa dia? Itu jamak. Ya, kalau mufrad maknanya satu, musanna bermaksud 2, dan jamak bermaksud 3 dan seterusnya. Baik, kita tengok. Ini sepintas lalulah yang kita sebut semalam. Mufrad, musanna, dan jamak. Baik. Kita tengok malam tadi tajuk mufrad. Kemudian inilah dia. Contoh dia tilmid, seorang pelajar lelaki. Bilangannya satu, seorang kan. Okay. Dari segi ta'rif tentang isim mufrad adalah setiap kullu ismin yadullu ala wahidin min al-ashkhas awil hayawanat awil asya'. Setiap nama, setiap kalimah nama, kategori isim. Isim mufrad maknanya setiap kategori kalimah isim yang menunjukkan satu. Minal ashkhas, daripada atau terdiri daripada individu, orang lah, ashkhas, atau binatang, hayawanat ataupun benda. Ya, kalau lelaki seorang, kalau kambing binatang seekor lah, kalau benda sebuah ataupun sebiji. Baik. Sebatang lah macam tu. Kita sebut sebatang pensel, tak ada sebatang pensel kan. Okey. Kemudian kita sentuh juga tentang hal yang berkait dengan ta. Ada 2 pattern, 2 bentuk. Satu dipanggil ta marbutah, ta simpul kita kata, marbut terikat je ni. Satu lagi ta maftuhah, maftuh terbuka. Jadi kalau yang terbuka kita tarik sikit ke atas, ini kita tarik ke atas, kita simpul, jadilah macam ni. Jadi titik 2 ni duduk atas lah. Yang ni, yang terbuka ni kita tarikkan dia jadi maftuhah.
Kita kita buat dalam bentuk macam ni, dia jadi terbuka, kita tarik, simpul, dia jadi ta marbut. Okey. Ta marbutah ini dia ada hukum dia dan ta maftuhah ada hukum dia. Ta marbutah ditulis ta marbutah pada akhir kalimat isim mufrad muannas. Tulis pada akhir sesuatu kalimat isim mufrad muannas untuk bezakan daripada kalimah muzakkar. Kalau tak ada ta, maka muzakkar bila ada ta dia adalah muannas. Baik. Contoh tilmizatun, mudarrisun mudarrisatun. Mudarris guru lelaki, mudarrisah guru perempuan, muallim muallimah, muhandis muhandisah. Kalimah muzakkar bila tak ada ta, kita letak ta dia jadi muannas. Baik. Tanda dan alamat i'rab isim mufrad yang semalam kita berhenti, tanda dia apa? Kalau isim mufrad, tanda i'rab. Ini ya, tanda dan alamat i'rab. I'rab isim mufrad adalah rafa', yurfa'u diberikan tanda rafa'. Marfu'un diberikan tanda rafa' ya, sama juga. Atau yurfa'u diletakkan dalam keadaan rafa' dengan diberikan tanda dhammah. Sebab tu kita baca yurfa'u dibaca dengan rafa', boleh juga. Dibaca diberikan tanda, dibaca dengan rafa' dengan cara diberi tanda baris hadapan. Ingat isim mufrad, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah dan khafat ataupun jar dengan kasrah. Okey, contoh Muhammad pada 3 ayat ni. Muhammadun talibun wasimun wasyatir. Pada ayat dia ini kadang-kadang rafa' sebab Muhammad ni jadi mubtada. Maka dia Muhammadun. Tanda dia apa? Rafa'. Tanda dia apa? Dhammah. Kondisi dia rafa'. Sebab apa rafa'? Keadaan dia rafa' sebab dia mubtada. Inna Muhammadan, Muhammadan nasab. Apa tanda dia? Fathah. Nasab. Keadaan dia nasab. Sebab apa nasab? Sebab ada inna sebelum itu. Inna dia akan masuk pada kalimah mubtada khabar. Dia akan jadikan mubtada isim dia, khabar tu khabar dia, dan mubtada isim dia tu dalam keadaan nasab. Sebab tu nasab inna Muhammadan. Maka Muhammadan tanda nasab dia fathah. Yang tadi tanda dhammah dia, tanda rafa' dia adalah dhammah. Tanda rafa' dhammah. Ini tanda nasab fathah. Kemudian nazartu ila Muhammadin wasimin wasyatir. Nazartu, aku telah melihat kepada Muhammad. Muhammad ni dia berada dalam khafat atau jar disebabkan ada huruf khafat iaitu ila. Maka sebab itulah kita kena berikan tanda khafat kepada dia. Apa dia? Iaitu kasrah. Sebab tu kita kena baca dengan Muhammadin. Kesimpulannya isim mufrad, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Jadi ketika kita mengi'rab kita boleh sebut. Contoh dia hadza talibun. Hadza talibun. Ini adalah seorang pelajar. Ya, hadza talibun. Tak apalah nanti panjangan cerita dia. Tak apalah. Okay, seterusnya ini tajuk hari ini. Al-Musanna, Al-Lughat Al-Arabiyyah Al-Musanna. Bab tentang isim dua ataupun isim tasniah maksud. Ya. Baik. Seterusnya kita tengok isim ni dalalatul adadiyah, dalalatuhu al-adadiyatu. Dalalah maknanya dalalatuhu penunjukannya. Apa yang ditunjukkan oleh isim al-adadiyatu dari segi bilangan. Isim ni setiap kalimah isim ke fi'il kita boleh tengok daripada pelbagai sudut tinjaunya. Kalau kita nak tengok kalimat isim dari tinjauan dari sudut bilangan, dalalatuhu al-adadiyah bermaksud kalimat isim yang ditunjukkan oleh kalimat itu dari sudut bilangannya, maka dipecah kepada 3. Kalimat itu kalau kita nak lihat kepada bilangan, sebab tu dikata dalalatuhu. Sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab kalimah atau perkataan itu sendiri menunjukkan boleh menunjukkan kategori jantina, boleh menunjukkan kategori bilangan dia berapa. Sekarang yang kita nak tinjau adalah dari sudut bilangan. Dari sudut bilangan. Kalau sekiranya kita nak tengok kalimah isim dari sudut bilangan, maka dia pecah kepada 3. Mufrad, perkataan jamak. Mufrad dah settle lah semalam. Sekarang kita kena bincang tentang tajuk musanna.
bilangan 2. Musanna dia ada mulhaq. Mulhaq ni dia bukan musanna tapi kita kaitkan sebagai musanna. Contohlah orang luar negara. Orang luar negara, kita dalam Malaysia, foreign lah. Kita rakyat Malaysia. Betul tak? Jadi bila kita nak pergi ke nak balik Malaysia, mana kita pakai pasport Malaysia lah. Bila kita duduk dalam Malaysia tak payah pakai pasport lah. Kita ada ID, kita ada IC lah. Tapi bagi orang yang luar negara, foreign, dia masuk ke Malaysia, dia kena pakai pasport negara dia. Maknanya dia kena pakai identiti negara dia. Tapi dia masuk dalam Malaysia. Dia duduk kat Malaysia. Dia dapat PR, permanent resident apa ke. Adakah kita kata bila dia datang kat Malaysia, dia orang Malaysia? Dia masuk Malaysia, dia orang Malaysia. Sebagaimana kita. Kita pergi luar negara pun kita kata kita orang Malaysia. Ada orang kata Malaysia. Entah dia orang Malaysia. Malaysian. Kita pergi ke Mesir, kita tetap orang Malaysia. Tetapi kalau kita pergi Mesir, kita orang Malaysia. Tapi dikatakan orang yang berada di Mesir sebagai orang yang Mesir juga, tetapi tidak sebenar. Entah dia Mesir ni, kita selalu jumpa kawan kita yang belajar sah. Entah dia Mesir ni, anda dulu Jordan. Kita kata kan. Jordan bukan kita orang Jordan, tak, tapi dinisbahkan kepada Jordan. Ini dipanggil mulhaq. Jadi ada kalimah yang dia bukan musanna tetapi dia mulhaq, dikaitkan dengan musanna. Hukum tu diberi kepada hukum musanna. Contoh perkataannya adalah kila, kilta, isnani, isnatani dan kalimah-kalimah yang lain. Ini perbahasan tentang mulhaq. Baik. Kemudian yang ketiga, kategori yang ketiga, lafaz isim itu jika dilihat kepada makna bilangan yang ditunjukkan olehnya. Ada kalimah yang mana kalimah itu sendiri, sebutan kalimah itu sendiri atau bentuk kalimah itu sendiri menunjukkan bilangan. Contoh kalimah rajulun. Kalimah rajulun, kalimah bentuk rajul, rajulan mufrad. Kalau rajulani, ini kalimah ni bentuk dia, dia bentuk musanna. Rijalun bentuk ra, jim, alif, lam, ini bentuk jamak. Sebab tu dikata dalalatuhu al-adadiyah. Apa yang ditunjukkan oleh kalimah tersebut? Kalimah rajulun, rajulani, rijalun, dia kalimah isim. Tapi kalimah isim ini menunjukkan bilangan berapa? Kalimah itu sendiri menunjukkan bilangan. Dalam bahasa Melayu dia tak jadi macam tu. Dalam bahasa Melayu dia jadi macam mana? Kalau lelaki, seorang lelaki. Lelaki je. Kita sebut lelaki. Bukan kita sebut lelakiani. Tak ada. Macam Arab lelakiani. Rijalani. Kan? Rajulun. Rajulani. Rajulani bukan rijalan. Rajulani. Rajulan. Kalimah rajulani itu. Cara sebut kalimah tu sendiri menunjukkan bilangan. Rajulun. Kalimah tu sendiri menunjukkan bilangan mufrad. Rijal. Kalimah. Bentuk tu. Ra, jim, alif, lam, dia menunjukkan bilangan lebih dari 3, lebih daripada 2. Itu 3 dan seterusnya. Itu istimewanya Arab. Setiap kalimah dia beritahu, okey, perkataan rajulun, ini kalimah ini juga menunjukkan jantina. Menunjukkan jantina. Mudarrisun menunjukkan jantina. Mudarrisatun menunjukkan jantina. Kalau mudarrisatun menunjukkan jantina perempuan. Mudarrisun menunjukkan jantina lelaki. Mudarrisani menunjukkan kalimah dari sudut jantinanya lelaki, dari sudut bilangannya 2. Mudarrisatani, dia menunjukkan jantina perempuan dan dari sudut bilangan dia juga menunjukkan bilangan 2. Dan begitulah seterusnya. Jadi keistimewaan bahasa Arab ini sangat istimewa. Memang kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan, telah memilih, kita kata apa, bahasa Arab sebagai bahasa yang dapat menanggung, membawa wahyu, kehendak, kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ini samalah macam semalam. Okey, haikal mawdu' al-musanna. Haikal ini bermaksud gambar rajah lah, gambar rajah.
Ya, haikal. Kalau kita kata peta minda boleh juga. Haikal atau kita kata binaan boleh juga. Ini kita nak senang faham. Ya. Kita nak senang faham. Yang pertama sekali ta'rif. Ta'rifuhu. Apa ta'rif kepada musanna? Ta'rif kepada musanna yang pertama ismun dalun alal alathnaini. Pertama sekali adalah isim dalun ala, dalla ala, yadullu ala, dua perkataan tapi kita terjemah ke Melayu satu je, menunjukkan. Isim menunjukkan itsnaini, dua, biziyadatin fi akhirih, dengan ditambah pada akhirnya, pada akhir kalimat. Salihun litajridi, boleh diasingkan. Salihun boleh, litajrid diasingkan. Wa atfin mithlihi alaihi, wa atfin salihun litajrid wa atfi mithlihi alaihi. Salihun litajrid, boleh diasingkan. Maknanya dua tu, tambahan itu biziyadatin fi akhirih, salihun litajrid, tambahan itu kita boleh pisahkan. Wa atfin mithlihi alaihi, begitu juga kalimah itu boleh diatafkan sepertinya atasnya. Tak apalah. Wa atfin mithlihi alaihi ni nanti ada cerita kemudian. Tak nak bagi serabut dulu. Tak nak bagi antum rasa payah dulu. Mudah ya. Ta'arif kepada musanna adalah kalimah yang kalimah isim menunjukkan dua dengan ditambah di akhir kalimah itu sesuatu penambahan. Yang mana tambahan itu boleh kita asingkan. Ya. Atau kita kata salihun litajrid, boleh kita asingkan, bermaksud bilangan dua tu kita boleh sebut dua kali. Contoh dia kita kata mudarrisun, seorang guru lelaki. Mudarrisani, seorang dua orang guru lelaki. Kita boleh asing. Cara macam mana? Mudarrisun wa mudarrisun, dua kali. Salihun litajrid. Maksud dia boleh kita asingkan. Mudarrisun wa mudarrisun maknanya dua orang kan, guru dan guru lelaki, seorang guru lelaki dan seorang guru lelaki. Sebab tu kita kata salihun litajrid, boleh diasingkan. Lafaz tu sebenarnya mudarrisun wa mudarrisun. Kalau bahasa Melayu kita akan sebut seorang guru lelaki bersama dengan seorang guru lelaki lain. Itu maksud dia tajrid. Tapi kalau Arab dia tak perlu sebut seorang guru lelaki, seorang guru yang lain, tak payah. Dia sebut satu kataan, rajulan. Dengan cara macam mana? Ditambahkan alif dan nun. Ziyadatin fi akhiri, maksudnya dengan tambahan di akhirnya. Di akhir apa? Di akhir kalimah tersebut. Yang mana perkataan yang menunjukkan dua ini kita boleh asingkan. Jadikan satu perkataan daripada rajulan ni kita kata rajulun, rajulun. Itu. Jadi rajulun campur dengan rajulun jadi rajulan. Lepas tu wa atfin mithlihi alaihi, macam tadilah. Rajulun wa rajulun. Wow, wa atfin mithlihi alaihi. Dan diatafkan sepertinya ke atasnya, ke atas kalimah asal. Biarlah wa atfin mithlihi alaihi itu kemudian. Seterusnya hukmuhu. Itu dari sudut takrif. Takrif dia kalau antum dan hafal ini dia. Ismun dalun ala thnaini bi ziyadatin fi akhirih. Salihun litajrid wa atfin mithlihi alaihi. Ini takrif dekat sini. Kalau kita tengok takrif yang lain, dia adalah sedikit perbezaan yang lain. Itu ya. Baik. Boleh Kemudian
Kita tengok hukum dia. Apa hukum musanna? Apa hukum? Maksud hukum ni apa Ustaz ya? Hukum musanna, hukum mufrad, hukum maksud dia ketetapan. Apa yang kita tentukan? Apa yang kita tetapkan untuk kalimah musanna? Kalimah yang bilangan dia musanna. Bilangan dia 2. Apa ketetapan dia? Itu maksud dia hukum. Apa yang kita tentukan kaedahnya untuk dia? Jadi hukumnya, hukmuhu, ketetapan untuk kalimah musanna adalah yang pertama, alamat rafa'nya dengan alif. Alamat nasab dia dengan ya, alamat jar ataupun khafatnya dengan ya. Ini je ketetapannya. Ketetapan dia, hukumnya, ketetapan dia maknanya apa yang kita tentukan undang-undang ataupun kaedahnya apa dia? Kalau rafa' bagi alif tanda dia. Kalau nasab bagi ya tanda dia. Kalau jar bagi ya tanda dia. Baik. Ini adalah untuk musanna. Baik. Seterusnya, okay. Kemudian al-mulhaqu bihi. Macam tadilah, mulhaq bermaksud yang diilhaqkan, dikaitkan, dihubungkan. Bi dengan hi musanna. Yang dihubungkan, yang dikaitkan dengan musanna ini kila, kilta, isnani, isnatani. Ini di antaralah mulhaq. Kalimah kila dia adalah mulhaq kepada musanna. Kilta dia adalah mulhaq kepada musanna. Isnani musanna. Mulhaq ni apa Ustaz? Macam Anda sebut tadi. Contoh lebih mudah nak faham. Ada seorang perempuan Melayu berkahwin dengan seorang lelaki warga Singapura. Suami dia Singapura. Perempuan tu orang Malaysia. Bila dia kahwin, boleh tak kita kata yang suami dia tu dia orang Malaysia ni? Dia bukan orang Malaysia, dia orang Singapura. Singaporean kan? Dia orang Singapura. Tapi isteri dia kan orang Malaysia. Macam tu juga kalau dia orang mereka ni duduk dekat balik ke Singapura, orang akan kata suami dia ni Singaporean tapi isteri dia Malaysian. Nampak tak? Jadi kita hubungkan, tapi walaupun masing-masing tu dia tetap bukan Malaysia, yang ni juga tetap bukan Singapura, masing-masing Singaporean dengan Malaysia. Tetapi oleh kerana ada kaitan sebagai suami isteri, maka kita kata apa? Walaupun dia orang Singapura, tapi dia macam orang Malaysia lah. Sebab apa? Sebab isteri dia orang Malaysia kan? Begitu juga sebaliknya. Walaupun dia orang Singapura, tapi isteri dia kan orang Malaysia. Walaupun dia orang Malaysia, isteri dia tu orang Malaysia, tapi suami dia kan Singaporean. So kita kat Singapura, dia orang Singapura lah. Sebab isteri dia orang, sebab suami dia orang Singapura kan? Jadi orang kaitkan, relatekan atau kaitkan, itulah yang disebut sebagai mulhaq. Jadi kalimah kila, kilta, isnani, isnatani dan yang lain, dia adalah merupakan kalimah yang mulhaq, dikaitkan, dihubungkan. Sedangkan dia bukan musanna, tapi mendapat hukum yang sama, ketetapan yang sama. Baik. Contoh bagi musanna. Contoh bagi musanna. Cuba tengok kat situ. Amsilatul musanna. Kan? Amsilatul musanna. Cuba tengok. Al-muallimani mahirani. Al-muallimani. Ini ayat dia. Kataan dia al-muallimani. Kan? Ya, al-muallimani mahirani. Ini kalimah isim. Mana kita tahu sebab ada alif lam. Dia isim, bilangan dia berapa? 2. Mana kita tahu? Ada alif nun.
dekat belakang. Alif dan nun. Sebab tu dia tadi dalam takrif dia kata apa? Biziyadatin fi akhiri. Dia tak sebut. Dia terjemahkan dengan adanya tambahan di akhir dia. Apa tambahan dia tu? Tambahan alif dan nun. Alif dan nun. Baik. Ini ringkaskah? Baik. Cuba tengok al-muallimah ni. Apa analisis kalimah ataupun perkataan ini? Kalimah ni, ayat ni, jumlah ni. Apa analisis dia? Al-muallimani mahirani. Apa i'rab dia? Apa analisis dia? Apa detailnya? Bagi setiap perkataan ni, detailnya adalah, i'rabnya adalah al-muallimani mubtada'un. Dia adalah permulaan ayat. Jadi bila permulaan ayat, isim makrifah duduk di permulaan ayat, dia akan dikategorikan sebagai ataupun berperanan sebagai mubtada. Bila mubtada, terus kita kata dia marfu'. Diberikan tanda rafa'. Apa tanda rafa' ni? Wa alamatu raf'ihi al-alifu alif. Sebab apa? Li'annahu muthanna. Sebab apa kita bagi alif sebagai tanda rafa' dia? Alif ni sebagai tanda rafa' dia sebab dia muthanna. Lepas nun. Al-muallimani, nun ni. Putri Aisyah. Aisyah Fatinah. Ini anak saya. Aisyah Fatinah. Ya, Ustaz. Nun tu apa tu cerita nun? Alif adalah tanda rafa'. Nun ni apa ni? Nun. Al-muallimani, nun tu apa dia? I'rab analisis dia. Ganti tanwin. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Jadi tanda rafa' adalah alif. Nun ini adalah ganti kepada tanwin pada ketika mana lafaz itu dalam bentuk mufrad. Muallimun. Muallimun ada tanwin kan? Tanwin itu adalah gambaran kepada nun mati. Dia gambaran kepada nun mati macam yang Ustaz jelaskan semalam. Jadi nun ini adalah ganti kepada tanwin. Sebab tu setengah orang dulu Ustaz keliru dekat sini juga, sebab tu Ustaz ulang-ulang sebab Ustaz keliru tadi. Ada nun. Ya nun. Alif nun. Ini tanda nun ini dia ganti kepada tanwin. Lepas tu pula nun adalah tanda rafa' pula. Aduh. Sebab apa Ustaz tak bezakan? Ustaz keliru pada isim musanna. Dengan fi'il ketika mana dia untuk musanna. Mudarrisani, nun tu tanda rafa'. Tanda rafa'nya fi'il yudarrisani, fi'il mudhari' tu. Manakala mudarrisani, nun tu bukan tanda rafa'nya, alif tanda rafa'. Nun tu adalah ganti kepada tanwin pada saat perkataan mudarris ini dalam bentuk mufrad. Mahirani sama juga, nun dekat sini adalah tanwin kepada ganti kepada tanwin ketika disebut. Mahirani khabar marfu', alamat marfu' dia alif. Sebab apa? Sebab musanna. Bab mubtada' dan khabar, selepas selesai perbahasan tentang yang asas-asas musanna, jamak, apa ni mufrad, musanna, jamak, ma'rifah, nakirah, kan? Manqus, maksud, mamdud dan sebagainya, yang benda-benda gitu, baru kita akan masuk kepada mubtada' dan khabar. Baik. Contoh pertama. Contoh yang kedua cuba kita tengok. Yadkhulu at-tilmidhani al-fasla. Yadkhulu at-tilmidhani al-fasla. Sana'ullah. Yadkhulu at-tilmidhani al-fasla. Ini Ustaz nak minta Puteri Khadijah Syahirah. Tolong i'rab sikit. Puteri Khadijah Syahirah. Ini juga anak saya. Tolong i'rab sikit saya. Saya bagi sayang tu anak saya lah. Khadijah Syahirah. I'rab kalimah yadkhulu at-tilmidhani al-fasla. I'rab dia setiap satu. Cepat. Ikut kaedah. Ya Allah.
Isra'i. Ya Ustaz. Ya, ya Allah, surah. Isra'i. Surah. Yadkhulu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ahsanti. Jelaskan satu-satu. Tadi kata yadkhulu fi'lun mudhari'un marfu'un dan sebagainya. Jelaskan satu-satu. Yadkhulu Fi'lun. Yadkhulu ialah kalimah fi'il. Maksudnya ia masuk. Bila ia dalam kategori fi'il, maka tentukan jenis fi'il itu dari segi masa, dari sudut masa. Di kalimah yadkhulu di sini dari sudut masa ialah ia merujuk kepada semasa, iaitu yang dipanggil mudhari. Marfu'un marfu'un ia diberikan tanda rafa' atau berada dalam keadaan rafa'. Kenapa disebut marfu'? Ialah sebab fi'il mudhari'. Kenapa disebut marfu'? Sebab fi'il mudhari' kategori mu'rab, bukan mabni. Kalau mabni, ungkapan yang digunakan adalah fi mahalli raf'in. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda dan alamat rafa'nya adalah ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, iaitu dhammah yang zahir, iaitu nampak di akhirnya. At-tilmizani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu muthanna wan nunu iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. At-tilmizani fa'ilun. At-tilmizani ialah kalimah ialah isim fa'il. Ialah fa'il, iaitu pelaku. Iaitu pelaku kepada fa'il. Marfu'un diberikan tanda rafa' atau berada dalam keadaan rafa'. Sebab ia berada dalam keadaan rafa' adalah kerana ia kalimah fa'il. Ada lagi? Wa alamatu raf'ihi, dan tanda dan alamat rafa'nya adalah al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu muthanna, iaitu alif sebagai ganti dari dhammah kerana ia berada dalam keadaan muthanna. Lagi? Wan nunu iwadun 'anit wan nunu, dan nun adalah iwadun 'anit tanwini sebagai ganti kepada tanwin.
fil ismi mufradi kerana pada isim mufrad. Itu je. Ada tak silap dia atau kurang dia, Dina? Dina? Tak ada Ustaz. Tak ada. Dah complete dah. Dah complete ke? Baik. Ahsanti. Ahsantuma. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Okeylah tu. Sikit-sikit. Kalau nak tambah lagi nanti kita akan tambah. Baik. Sekarang ni cuba perhatikan kepada perkataan tilmizani. Tilmizani. Baik. Dekat sini, page ini, ambil nota sikit. Sebenarnya ada lagi nota-nota yang berikutnya tu. Cara ambil nota ni. Ya. Sekejap ya. Saya share. Yang ni. Sekejap. Subhanallah. Suara apa? Sekejap, sambil. Okey, yang ni. Nampak kan? Dah nampak belum? Nampak kan? Bismillah. Ambil nota ni. Cara membuat isim musanna. Cara buat isim musanna. Ya. Cara buat isim musanna. Macam mana cara dia? Cara buat dia adalah dengan cara buat dia adalah dengan cara macam mana? Pertama sekali, ambil. Pertama apa dia? Satu, ambil. Kita kata lihat. Lihat kalimah mufrad. Lihat kalimah mufradnya. Itu lengkapkan. Langkah pertama kita kena ambil dulu, tengok dulu kalimah mufrad dia. Kena ambil dulu kalimah mufrad dia. Kita nak buat tasniah ni, tapi kita kena tengok mufrad dia dulu. Yang kedua, bila kita dah tengok mufrad dia tu, tengok apa fungsi atau tugasan atau posisi kalimah
mufrad kalimah tersebut dalam ayat tersebut. Kalau dalam tu ayat lah. Pertama kali kita tengok kalimah itu mufrad dia bagaimana. Yang kedua tengok apa fungsi dia, tugasan dia, posisi kalimah tersebut dalam kalau kita kata posisi tugasan dalam ayat tersebut, dia jadi apa? Maknanya sama dengan apa? Dia jadi apa dalam ayat? Dia jadi apa dalam ayat? Dia jadi mubtada ke? Dia jadi fa'il ke? Dia jadi naib fa'il ke? Itu. Cara yang ketiga adalah langkahlah masuk cara ni. Ini cara dia. Ini cara kita nak buat isim musanna. Pertama kita tengok kalimah tu. Apa kalimah mufrad? Yang kedua, tengok apa fungsi tugasan kalimah itu dalam ayat tersebut. Dia jadi apa? Dalam ayat. Contoh, kita kata fa'il. Naib fa'il. Lagi apa? Kita kata isim inna. Contohlah. Kan? Apa-apa sajalah. Isim kana. Contohlah. Baik. Contoh lagi apa dia? Mudhafun ilaih. Ya. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah kita tambah sebelum tu berdasarkan fungsi atau kerja atau posisi. Ya. Ini kita kata lagi mubtada, khabar dan seterusnya. Jadi berdasarkan fungsi atau kerja ataupun posisi kalimah itu maka tentukan keadaannya. Maksud keadaan itu apa dia? Rafa. Apa dia lagi? Nasab. Lagi apa dia? Khafat. Atau jar. Jazam. Mana jazam? Sebab isim. Berdasarkan fungsi kerja posisi kalimah tu, maka tentukan keadaannya. Kalau mubtada, maka rafa' dia. Kalau isim inna, nasablah dia. Kalau mudhafun ilaih, jarlah dia. Begitulah keadaannya, dalam keadaan jar. Okey. Kemudian yang keempat, berikan tambahkan alif dan nun. Alif dan nun. Jika rafa'. Lepas tu, kita kata apa lagi?
Jika rofa, berikan tambah atau berikan iaitu tambahkan alif dan nun jika rofa atau kita kata ya dan nun. Ya dan nun. Ya. Jika nasab atau jar itu khafat. Ini. Berikan itu tambah alif dan nun jika rofa atau ya dan nun jika nasab ataupun khabar ataupun ataupun khafat. Ini adalah step langkah yang perlu dilakukan untuk buat atau tentukan kalimah musanna. Pertama, lihat kalimah mufradnya. Yang kedua, tengok apa fungsi tugasan kalimah tersebut. Pertama, tengok kalimah mufrad tu. Lepas tu kita tengok apa kerja dia, apa tugas dia, apa fungsi dia dalam ayat tu. Yang ketiga, bila dah kita katakan ini dia jadi mubtada, maka kita kena tentukan kalau mubtada keadaan dia apa? Nasab ke, khafat ke, rafa'. Kita kata rafa'. Maka kalau rafa' tambah alif dan nun, kalau nasab atau khafat tambahkan ya dan nun. Baik, salin nota dulu. Salin nota ini. Ya. Salin nota dulu. Cara membuat isim musanna, lihat kalimah mufradnya, tengok apa fungsi atau tugasan posisi kalimah tersebut dalam ayat tersebut. Dia jadi apa dalam ayat? Contoh fa'il ke naib fa'il ke isim inna ke isim kana ke mudhafun ilaih ke mutada ke khabar dan seterusnya. Berdasarkan fungsi yang kita kata tu, maka tentukan keadaan dia. Keadaan tu dipanggil i'rab sebelum ni. Kan? Al-mu'rab. Apa i'rab tu? Kan? Baik. Seterusnya, yang keempat, berdasarkan keadaan itu, maka letak alif nun ke atau ya dan nun. Kalau keadaan itu adalah rafa', maka alif nun. Nasab ataupun khafat, ya dan nun. Sebab itulah, rajulun, dia jadi rajulani ataupun rajulaini. Kenapa jadi rajulaini? Apabila fungsinya dalam keadaan nasab ataupun khafat. Fungsi itu meletakkan dia dalam keadaan khafat ataupun nasab. Kalau maf'ulun bih, tentulah nasab. Ra'aitu rajulaini, tambah ya dan nun. Tapi kalau hadza rajulani, sebab dia jadi rajulani, dia jadi khabar. Ya. Baik. Buat tu dulu. Salin ni dulu. Tertib ni kena susun, kena sebut nombor 1, lepas tu nombor 2, jangan terus jam nombor 3, nombor 4. Tertib dia pertama, tengok kalimah mufrad. Kedua, tengok apa fungsi dia dalam ayat. Ketiga, kaitkan fungsi dengan keadaan. Lepas tu barikan tanda. Nombor 4 tu tanda lah. Tanda bagi isim musanna itu. Alamat rafa' ni apa? Alamat nasab dan khafat dia apa? Ini step bagi isim musanna. Ya. Baik. Boleh insya-Allah semua? Ya, insya-Allah. Baik. Sekadar itu dulu untuk pertemuan sekarang. Ada masa dalam 10 minit.
kepada pelajar-pelajar saya di PPAYB, murajaah tajuk ini dan hafal cara atau kaedah untuk buat isim musanna. Untuk buat isim musanna ya. Kaitkan benda ni dengan bahagian i'rab kitab Qawaidun Nahwi wa Amthilatul Jumaliha ma'a i'rabiha. Cuba tengok kat situ, perhatikan pada isim musanna. Tengok pada keadaan rafa'. Sekarang ni kita belajar nak fa'il dan naib fa'il. Bila naib fa'il hukum dia marfu'. Tengok pada perkataan, contoh dia yahduru, apa dia sebelum ni? Yahduru al mudarrisani kan. Yahduru al mudarrisani. Kenapa mudarrisani? Kenapa dia tidak mudarrisaini? Sebab yahduru. Maka yahduru fi'il maklum. Perlu kepada fa'il. Sebab tu kata mudarrisani, bukan mudarrisaini. Tapi kalau ayat marartu bi mudarrisaini, tak boleh mudarrisani. Sebab apa? Sebab bi ada huruf jar. Jadi mudarrisaini dalam keadaan khafat. Itu cara dia. Baik, mudah-mudahan kaedah ini, pelajaran kita pada pagi ini ada manfaatnya kepada kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertambah semangat lagi dan lagi, sebab banyak pelajaran kita tahu, banyak kaedah kita tahu, banyak yang kita boleh guna pakai kaedah-kaedah tersebut dalam bahasa Arab kita. InsyaAllah, jika tak ada aral melintang, jika anda akan iklankan kalau ada petang ni, malam ni begitu juga insyaAllah ya. Baik, tunggulah, biasanya dalam sejam sebelum kuliah tu akan maklumkan. Kalau tidak ada aral yang melintang, insyaAllah kita akan bersama-sama dalam petang ini dalam kuliah kita insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua atas kehadiran dan juga atas kesungguhan kita antum semua dalam belajar bahasa Arab. Tahniah daripada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.